Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali'annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadisi. Hadirin sekalian, teman sekali, syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, dengan belas ihsan dia semata-mata memberikan kelangsungan wujud kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dialah yang telah mengadakan kita dengan limpah kurnia dia, dengan kehendak dia, tanpa ada campur tangan kita. Yang kita alhamdulillah bila lahir daripada mak ayah kita yang Islam, dengan rahmat Allah Ta'ala kita dihukumkan Islam. Dengan sebab mak ayah kita yang Islam itu, alhamdulillah, dengan Islam kita perolehi itu pula limpah kurnia Allah Ta'ala lagi beri kat kita. Dijadikan kita ada kecenderungan untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia dia lagi diberikan kita minat, kehalubaan, kecenderungan, sedar, ada perasaan untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk hadir hati ke Allah Ta'ala. Begitu juga untuk ada perasaan cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah pada malam ni, dapat pula berada dalam satu majlis yang sangat mulia, yang insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan kita daripada kitab Matan Ummul Barahin yang kita tertangguh agak lama juga. Alhamdulillah malam ni dapat sampai untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, tambungan kita nak bicara ni sebab tertib kitab kita duk baca. Kita nak membicarakan mengenai burhan ataupun hujah, alasan, dalil akli yang semestinya Allah Subhanahu wa taala dia ilah, dia Tuhan. Dialah menjadi punca segala adanya makhluk ni, dan semua makhluk ni tiada lain melainkan datang daripada dia. Yang asal makhluk ni tak ada. Yang makhluk ni tiada lain melainkan natijah daripada perbuatan dia. Tentulah semua makhluk ni mendalilkan dia. Khasnya makhluk tu kita sendiri. Yang kita ni pun bukan boleh ada melainkan Allah bagi ada kita. Takkan boleh kita hidup melainkan Allah bagi hidup kita. Takkan boleh ada pendengaran, penglihatan pada kita melainkan Allah yang memberi pendengaran, penglihatan, percakapan pada kita. Tak ada apa satu pun daripada makhluk ni melainkan makhluk ni mesti datangnya daripada satu punca saja, Allah.
Dan Allah pun dia jadikan kita bukan di atas kerana dan bersabab sesuatu. Tiada lain dia buat kita melainkan semata-mata kehendak dia, limpah kurnia dia. Di atas belas ihsan dia. Memang dia dengan sengajanya nak jadikan kita yang bukan dengan campur tangan kita sedikit pun. Bahkan kita tu, maksud kita tu bukan kita individu seorang diri, tapi kita tu makhluk. Tak ada makhluk seorang pun, tak ada satu pun di kalangan makhluk yang boleh mempengaruhi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di atas mutlak dia sebagai ilah, dia Tuhan. Tentulah apa saja yang berlaku ni tiada lain melainkan kehendak dia. Dia boleh buat makhluk ni sekehendaknya, semahunya. Macam mana kehendak dia, itulah yang berlaku. Tanpa kehendak dia takkan jadi perkara tu. Masya Allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa Allah Ta'ala nak jadi, itulah yang jadi. Apa yang dia tak kendaki jadi, takkan jadi perkara tu. Cuma kita kena belajar dalam bab ta'aluk ilmu tauhid ni, khasnya atas kita nak belajar perkara yang sangat teras. Khasnya dalam bab keimanan ni, mesti sampai tahap boleh yakin kita, tasdik kita, membenar dan mengiyakan hati sanubari kita. Boleh ada perasaan di hati sanubari kita dengan sedar sesedar-sedarnya, Allah ni, dia yang jadikan aku, dia ciptakan aku. Sedar je kita kena sedar Allah bagi hidup aku, Allah bagi ada aku. Tak ada siapa yang bagi hidup kita melainkan Allah. Bukan makanan, bukan minuman, bukan oksigen. Hadirin sekalian, walaupun pelajaran tauhid ni bukan satu pelajaran yang susah, tapi tanpa pembelajaran yang sempurna, susah untuk hadir hati dalam hadir dalam hati kita Allah Ta'ala ni. Bahkan kadang-kadang tak pernah terfikir kita ke Allah Ta'ala. Tak pernah berperasaan kita ke Allah Ta'ala. Tak pernah kita perasankan Allah Ta'ala. Disebabkan kita ni Allah Ta'ala di atas bijaksananya dia dan begitu sempurnanya dia cipta kita, sehingga kita duk rasa kita adalah kita. Sehingga hilang rasa Allah cipta kita. Nyawa kita pun kita duk rasa macam nyawa kita. Macam kita bernyawa. Kalau kita makan pun kita rasa makanan yang menguatkan kita. Makanan yang mengenyangkan kita. Minum pun kita rasa minuman yang menghilangkan dahaga kita. Kita punya tak faham dalam perjalanan tauhid ni sampai tahap tu. Yang sampai jatuh hati kita pada ma'asi wallah. Jatuh hati kita pada makhluk. Sedangkan makhluk mesti tahap makhluk. Makhluk tak boleh jadi ilah. Makhluk takkan duduk martabat boleh memberi dan menunaikan hajat sesuatu pun sesama makhluk. Di atas pelajaran akidah besar bila sebut la ilaha illallah ni, Allah jua ilah. Makhluk tak boleh duduk martabat ilah. Mesti faham sungguh-sungguh maksud kalimah la ilaha illallah tu. Bahkan bab pertama pun kalau kita belajar bab ilmu tauhid, bab wujud pun Allah saja yang wajib wujud. Makhluk semua harus wujud. Bila Allah wajib wujud, dia saja yang hakiki wujud. Dia saja yang sedia wujud. Tiada ada siapa pun, tiada ada satu pun yang selain daripada Allah Ta'ala sebelum dia buat makhluk ni, melainkan hanya dia saja. Dan dia tu dengan sebelum dia buat makhluk ni, maksudnya sabit zat dia, sabit sifat dia, sabit segala asma' dia. Zat dia qadim, sifat dia qadim, asma' dia qadim. Dan wajib kita sedar bila sebut makhluk ni, semua makhluk ni baru ada, harus ada. Dia mungkin ada. Kalau ada pun boleh binasa bila-bila masa. Wajib kita sedarkan bahawasanya kita boleh ditiadakan bila-bila masa. Dan bila ada ni pun tiada ada kita, melainkan bukan kita yang ada yang kita, bukan makhluk lain yang ada yang kita. Allah yang beri ada kita. Keimanan yang mesti ada dan subur dalam hati kita apa dia? Allah yang adakan aku, Allah wujudkan aku, Allah hidupkan aku, Allah beri penglihatan aku, Allah bagi pendengaran aku, Allah beri kedekat dekat aku. Kita ni apalah quwwata illa billah. Tak ada daya upaya aku melainkan Allah yang beri. Tak aku boleh berjalan melainkan Allah bagi berjalan. Tak aku boleh makan, Allah bagi makan. Tak akan hujan turun, Allah bagi turun hujan.
Takkan berlaku kemarau, Allah yang buat kemarau. Takkan berlaku COVID, melainkan dia yang turunkan COVID. Di atas perjalanan, sabab-musabab, cause effect, ada nampak sabab. Kaedah kita kena kenal, makhluk adalah makhluk, sabab adalah sabab. Tapi takkan berlaku semua sabab itu, melainkan ada musabbibul asbab. Itu istilah lah sikit. Takkan ada berlaku apa pun pada makhluk ni, melainkan Allah lah yang menjadikannya. Dan hakimnya Allah Ta'ala. Bijaknya dia mencipta alam ni, dia buat makhluk ni, yang kalau kita tak belajar, kita akan terpedaya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dengan asbab yang ada di tangan kita. Dan jatuh hati kita hanya kepada makhluk. Tak ada sedar langsung kita pada siapa yang jadikan makhluk. Na'udzubillah. Akhirnya itu yang Allah Ta'ala hantarkan Nabi Rasul untuk mengenalkan kita pada siapa khalik makhluk. Di atas kita sedia faham, ada common knowledge kat kita, memang Allah lah yang jadikan semua makhluk. Kita pun tak nafikan memang Allah yang jadikan makhluk. Tapi belum ada perasaan dan hati sanubari kita benar-benar betul-betul mengisbatkan ataupun mengiyakan ataupun memperakukan ataupun dengan sedarnya, dengan sengajanya, dengan penuh perasaan, Allah yang jadikan aku, Allah yang hidupkan aku. Tuan-tuan, yang inilah yang kita kena belajar, kena faham. Bersama dengan kefahaman ni, kena latih, kena ada latih tubi, kena hadirkan di hati. Memang Allah lah yang mentadbir dan mengurus segala alam ni. Dialah Rabbi wa Rabbul Alamin. Dialah yang mentadbir aku dan sekalian alam ni. Tiada yang lain. Dalam hati kita ni mesti sentiasa isbatkan Allah Ta'ala. Perjalanan kita, bab jasad ni, kita akan buat sabab-musabab dengan makhluk. Lapar makan, dahaga minum. Sakit makan ubat. Hati, la ilaha illallah, Allah yang kenyangkan aku, Allah bagi rezeki aku, Allah hilangkan dahaga aku. Dia yang allazi khalaqani thumma yahdin. Dia yang cipta aku, dia yang bagi petunjuk aku. Dia yang bagi aku dengan sebab tu aku jadi Islam. Allazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia yang bagi aku makan, dia yang bagi aku minum. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Huwa allazi yumituni thumma yuhyin. Dia yang mematikan aku, dia yang menghidupkan aku. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Dan sekiranya inilah iman yang kena ada dalam hati sanubari kita. Dan semua kefahaman ni, khasnya atas kita belajar, ada bab akidah yang maklumat kita mesti hadam. Dan semua tu antara yang menyebabkan boleh yakin kat kita atas kita baca tertib kitab ni, burhan. Yang ni yang sekarang kita nak datang dan nak ajar kan, dan kita nak baca kitab ni. Bila sebut burhan, kita dah belajar awal-awal kitab lagi. Nama kitab kita pun Matan Ummul Barahin. Maksudnya ibu bagi segala burhan. Bahasa lain burhan ni hujjah. Dan tak dikatakan dalam bahasa Arab ni, tambah dalam istilah ilmu tauhid, tak dipanggil burhan, melainkan dia adalah satu kaedah menyusun sekurang-kurangnya 2 rangkai kata ayat untuk menghasilkan natijah akliyah. Satu keputusan berbentuk akal, metodologi berfikir, ada sequence berfikir dengan ayat pertama, susun jadi ayat kedua, lepas tu menghasilkan satu natijah untuk mengukuhkan ayat pertama dengan ayat kedua tu dapat satu keputusan yang sangat mantap, khasnya berkaitan bab ilmu tauhid. Macam mana kita boleh mengasakan Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala, tanpa ada sekutu pada dia. Hati sanubari ni tetap ingat kat dia, isbat kat dia, yakin kat dia, tasdik kat dia. Yang ni yang sambungan kita nak bicara ni, kata dia wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrah wal iradah wal ilmi wal hayah. Terjemah sekali lalu, kata dia ada pun burhan, dalil, hujah akliyah, wajibnya bersifat Allah Ta'ala dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Apa dalil dia? Apa hujah dia? Kaedah berfikir macam ni. Fali annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadisi. Kaedah berfikir dia macam ni. Jikalau ternafi satu daripada 4 ni,
kudrat, iradat, ilmu, hayat. Tenafi daripada Allah Ta'ala satu je. Tenafi sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Salah satu saja tenafi, alam ni tak ada. Ayat ni cukup pendek kan? Pasal ayat ni kalau istilah dalam ilmu balaghah dia panggil kalam ijaz. Atau kita bicara burhan ni, dia akan lebih kurang saya susun macam ni masuk ayat ni. Kalaulah Allah Ta'ala tak bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, untuk alam ni tak ada. Alam ni tak ada mustahil. Pasal ni hidup ada. Kita sebahagian pada alam tu nampak dengan mata kepala. Betul kan? Dan kena sedar kita ni adalah makhluk Allah. Bila ada kita ni, maksudnya mesti ada Allah yang mencipta kita, yang mengadakan kita, dan kena sedar kita asal tak ada. Bila asal kita tak ada, mestilah ada yang mengadakan kita, dan yang mengadakan kita tu tiada lain ialah Allah. Atas nama Allah tu nama bagi zat yang mesti ada dia, pada dia sifat apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Mana mungkin Allah yang cipta kita dia mati? Mana ada orang berakal akan menerima prinsip tu? Begitu juga mana ada orang yang berakal akan menerima Allah Ta'ala dia yang buat kita tapi dia jahil. Siapa orang berakal yang boleh terima kenyataan tu? Mana mungkin Allah Ta'ala dia buat kita sedangkan dia tak ada kehendak. Bahkan yang berlaku kehendak kita. Sekali lagi, mana ada orang berakal akan menerima kenyataan tu? Mana mungkin Allah Ta'ala dia buat kita tapi dia lemah. Baik. Di atas prinsip akal pun mudah je nak berfikir tu. Dan apa bukti dia Allah Ta'ala mempunyai sifat kesempurnaan ni? Yang ni yang para ulama ajar kita. Nisbah kita diajar oleh tutup guru. Para ulama kita khasnya di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia mengajar kepada kita untuk mengenal Allah Ta'ala ni dengan melihat diri kita. Bahkan isyarat Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kat diri kamu tak tengok, tak boleh berfikir. Satu antara jalan nak kenal Allah, mesti tiada lain, mesti berwasilah kan makhluk. Makhluk jalan nak kenal Allah. Satu makhluk pun, ada makhluk alam atas, alam bawah. Bahkan, saya ngaji, Tutup Guru sebut, makhluk paling besar sekali, kita kena sedarkan, aku makhluk, aku makhluk, aku makhluk. Atau istilah Quran, hadza khalqullah. Aku ni makhluk Allah, ni makhluk Allah, ni makhluk Allah, ni apa ni? Aku ni makhluk Allah. Bila makhluk Allah ni apa dia? Aku asal tak ada, ni ada. Allah bagi ada tu. Atau kita bicara kudrat, iradat, ilmu, hayat, kita nampak kita ada kudrat. Adakah kita yang memang ada kudrat? Yang ni yang hadirin sekalian yang kita kalau tengok belajar bukan susah. Tapi nak sampai dapat yakin, seyakin-yakinnya. Kalau kita melangkah selangkah pun, kita rasa kita melangkah. Kita rasa kita ada kudrat melangkah. Kita rasa kita ada kepandaian melangkah. Tapi sebenarnya, la quwwata illa billah. Tak ada keupayaan kita untuk melangkah walaupun setapak. Melainkan Allah yang beri. Dan orang yang ahli tauhid ni, orang yang iman dengan Allah Ta'ala ni, orang yang memang burhan sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala ni, dia memang akan sedar sesedarnya kalau nisbah perbuatan, takkan ada siapa pun boleh buat perbuatan ni, melainkan Allah lah sebenarnya yang memberi daya upaya dekat makhluk, barulah makhluk boleh hasilkan perbuatan. Pasal atas faktor kaedah dengan kita dah belajar lepas, perbuatan ni dia adalah level ketiga dalam pembahasan ketuhanan. Khasnya atas Allah Ta'ala buat kita. Perbuatan ni dia adalah tingkah laku yang atau pergerakan yang berlaku disebabkan ada sifat dan sifat mesti datang daripada zat. Allah Ta'ala dia buat kita bukan dia buat perbuatan dulu, mesti dia buat zat kita dulu. Betul? Saya sebut. Pada bab kita pernah belajar bab zat kan. Allah Ta'ala dia mesti dia buat zat dulu. Lepas dia buat zat, baru ada sifat kat kita. Lepas sifat ada kat kita, maka baru ada perbuatan. Bila ada hasil perbuatan, bila ada perbuatan, baru akan daripada kita ni, akan hasil kesan perbuatan. Yang kita duk nampak, sama dekat kita, bila kita buat satu, kita akan rasa kesan perbuatan kita.
Kalau kat makhluk lain pun kita akan dapat lihat seolah-olah makhluk tu kat dia ada kesan sesuatu seolah dia buat perbuatan tu. Memang itu kita duk nampak hari-hari. Dan inilah sistem Allah Ta'ala buat kita makhluk ni. Kita belajar tauhid ni adalah nak mengenal sistem ni Allah Ta'ala buat dan kena sedar dan dengan kena perasan bahawasanya tiada apa yang ada dalam sistem ni melainkan semuanya daripada satu sumbernya, Allah. Zat pun semua makhluk datang daripada Allah, sifat pun datang daripada Allah, perbuatan pun datang daripada Allah, kesan dan milik daripada perbuatan dengan sebab sesuatu perbuatan berlaku daripada sesuatu zat yang boleh buat perbuatan dengan sebab sifat yang ada pada dia pun tiada lain melainkan semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Pelajaran sangat simple. Cuma boleh hadam, tak boleh hadam satu hal. Lepas tu, nak sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Sentiasa nak ada hubungan hati dan pertautan hati ke Allah Ta'ala. Sentiasa dalam keadaan merasai zat kita Allah Ta'ala bagi jadi. Sifat kita Allah Ta'ala yang kurnia. Perbuatan ni semua dengan pemberian dia. Bila kita boleh milik dengan sebab kecerdikan dia bagi kat kita, kita boleh kerja, dapat duit. Kita duk rasa duit kita. Kita duk rasa kita yang menghasilkan apa yang berhasil kat kita. Kita milik kereta, milik tanah, bohlah bahasa itu. Sampai tahap ada orang jatuh cinta pada harta dia, tanah dia, pangkat dia. Ada orang gila pangkat, ada orang gila tanah, ada orang gila harta, ada orang gila dengan hawa nafsu dia, gila makan ada, gila minum ada. Tak sedar langsung pada Allah Ta'ala. Ini masalah ni. Yang ni yang istilahnya tipu daya dunia. Inilah dipanggil gurur dalam kehidupan. Pasal apa? Hanya melihat makhluk dengan apa yang berlaku sesama makhluk tanpa boleh mengenal siapa yang mentadbir makhluk. Ini masalah kita. Masalah kita nak dapat tauhid, tuan-tuan, bila kita tak boleh duduk ataupun tak boleh keluar, bukan tak boleh duduk, tak boleh keluar daripada kotak makhluk. Yang tukut kalau nak guna bahasa tu kan. Kita duduk dalam kotak makhluk kan. Aku, kau, anak, isteri, langit, bumi, matahari, bulan, matahari. Tengok COVID, tengok vaksin, bila. Pegang itu kan. Tengok PKP, tengok pemerintah, ni nak pilihan raya pula. Makan, minum, duit. Kita dah tengok dalam kotak makhluk lah. Kalau kita sebut Allahu Akbar pun kita tak boleh keluar daripada kotak. Mulut saja. Yang ni yang kata kita macam tak ada otak. Oh, kasar sikit. Satu, dia ajar burhan tu. Burhan ni untuk kita keluar daripada kotak makhluk ni supaya kita boleh fikir kepada siapa yang buat kita. Siapa yang bagi kita kederat. Siapa yang memilik kita sebenarnya. Kita ni walaupun sebut mata kita, tangan kita, telinga kita, badan kita, nyawa kita, nama kat kita tu pasal kita diberi oleh Allah Ta'ala dan tanggungjawab kita dan dipertanggungjawabkan kita untuk kita jaga dia dan semua tu akan dipersoal. Itu pasal bahasa kita. Bukan tangan kita. Yang kita mutlak kita punya. Kita buat tangan, bukan kita buat tangan. Apa yang berlaku kat tangan kita, macam mana tisu boleh bentuk tangan, macam mana boleh jadi cap jari, macam mana boleh jadi salur darah, tisu-tisu yang membentuk kulit kita, tulang kita, daging kita, peluh kita, DNA kita, bulu kita, warna kulit kita, bentuk kita, gemuk, kurus. Bukan kita campur tangan, tak ada satu pun kita punya. Yang ni yang ulama-ulama ajar kita dengan ambil rumusan Quran, disuruh ni. Kaedah dia apa? Fahamkan bahawa saja makhluk ni, tu yang dia kata, kalau Allah Ta'ala tak kudrat, iradat, ilmu, hayat, nasaya alam ni tak ada. Jadi alam ni ada, nak menunjukkan Allah ada. Dan adanya makhluk ni, khas atas kita bicara burhan ni, adanya makhluk menunjukkan adanya kudrat, iradat, ilmu, hayat pada Allah Ta'ala. Khas kita bicara situlah.
tertib kita belajar dulu satu hal, yang akan datang satu hal. Tapi atas kita nak hadam dengan baca kitab ni, hamba dah lama belajar, terputus dah pelajaran, tambah tak ada apa pun dalam ingatan, kosong dalam perbendaraan, tak sikit pun ingat ke Tuhan. Na'udzubillah. Kacau kita ni. Satu, dia ajar kat kita, antara prinsip tauhid ni dah faham, buat apa dalam amalan harian. Kena zikrullah. Dan zikir pun, zikir macam mana? Uzkurullaha zikran katsira. Ingat Allah Ta'ala ni, ingat banyak-banyak. Bukan ingat sikit. Kena ingat banyak. Dan ingat ni bukan maksud sebut di mulut. Ingat ni maksudnya nampak di fikiran. Dengan sedar, dah ada perasaan. Istilah ulama kita sebut, ada hadir hati. Dengan bahasa lain disebut ada basirah. Itu istilah-istilah sikit lah. Kalau sebut Allahu Akbar, memang kita sebut kalimah tu, terjemah apa? Allah Maha Besar. Tak akan boleh hadir hati kita, Allah Maha Besar, dia hebat. Kalau kita tak kenal siapa Allah, siapa makhluk. Walaupun sebut Allahu Akbar, hati kita tak kena gaya, kosong. Kosong kan. Bukan blur, blank terus. Blank tu apa? Blank Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Banyak kita kena mohon keampunan ke Allah Ta'ala. Ada sekalian. Ampun apa? Ampun betapa lalainya batin kita. Ampun betapa lalainya akidah kita. Minta ampun betapa alpanya kita. Apa lagi tak tentu halanya kita untuk ada mengiktiraf, mentasdik, yakin, sedar ke Allah Ta'ala yang kita hanya banyak duk sibuk dengan makhluk dia, dengan selain pada dia, tak ada hati perasaan langsung ke dia. Yang inilah diajar oleh ulama dan tutup guru kita, apa dia? Sedarkan kita memang bukan Nabi Rasul, kita banyak dosa. Apa dosa kita? Kita dah ahli masjid ni, alhamdulillah tak ada dosa mencuri, tak ada nombor ekor, tak ada toto. Tak ada lah dosa-dosa tu, tak ada lah dosa tinggal semayang, tak ada. Tapi dosa apa ada? Dosa hati tak kenal dia. Hati perasaan ni tak boleh isbat ke dia. Tak boleh tasdik ke dia. Tak boleh perasan dengan dia. La ilaha illallah. Allah cipta aku. Allah bagi hidup aku. Kita pakai pakaian, tak hadir hati. Ya Allah, Engkau yang bagi daya upaya ke aku. Aku pakai baju ni, Engkau yang bagi aku daya boleh pakai sarung tangan kanan, sarung tangan kiri, selum masuk kepala, pandai bubuh butang. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Nabi ajar kita satu doa. Ajar tu satu hal, tapi ajar tu saya nak buka tahu tentang tauhid yang diajar oleh Nabi SAW. Apa dia? Dia kata apa? Labistu hadha sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Aku pakai pakaian ni ya Allah Ta'ala. Wahai Allah, min ghairi haulin minni, bukan daripada daya upaya daripada aku, bukan aku yang pakai dengan daya upaya aku, tapi aku pakai dengan daya upaya Engkau beri ke aku boleh pakai. Rasulullah SAW, akidah dia, tauhid dia dengan Allah Ta'ala, dia nak angkat kaki pun, nak letak, angkat dan letak kaki, setiap langkah dia, setiap step dia, dia akan hadir hati dengan sedarnya. Allah yang bagi aku daya untuk aku angkat kaki aku. Allah juga yang bagi daya aku untuk aku letakkan kaki aku. Setiap langkah dia. Kita belum sampai tahap tu. Memang tak sampai pun tuan-tuan tahap tu. Tapi itu yang kita nak kena belajar tauhid. Supaya memang kita ada perasankan ke Allah Ta'ala tu. Dan keedah nak perasan ke Allah Ta'ala, dia tiada ilmu lain. Dia masih ada ilmu iman. Dan ilmu iman ni ilmu apa? Ilmu iman ni ialah ilmu la ilaha illallah. Sangat simple sebenarnya. Apa dia ilmu la ilaha illallah ni? Ilmu nak kenal siapa Allah, siapa makhluk. Itu atas kita dah bicara ni, kudrat iradat ilmu hayat dengan ada pelajaran kita dah belajar dulu. Apa dia? La ilaha illallah tu apa dia? Makhluk tak boleh duduk tempat ilah sama sekali. Allah jua ilah. Bahasa lain apa? Makhluk takkan ada ciri ketuhanan sama sekali.
Allah saja yang bercirikan Tuhan. Makhluk takkan istilahnya boleh menunaikan hajat sama makhluk. Allah jua yang boleh tunaikan dan memberikan sesuatu pada makhluk. Makhluk tak boleh memberi apa-apa pun sebenarnya kepada makhluk. Allah jua yang boleh memberikan apa-apa yang ada pada makhluk. Ilmu tu mesti sangat jelas untuk kita faham perjalanan tauhid ni. Baru kita akan faham semua perkara yang diajar oleh Nabi SAW kat kita. Dan sebab saya sebut doa tadi, kenapa kita diajar berdoa begitu. Kalau kita tak faham bersih akidah, kita akan hanya doa tu hanya burung agak tua, hafal di mulut. Tapi tak jatuh hati dan perasaan. Saya buat misal. Allah. Kita sebut yang kita sembahyang lah, senang kan. Sembahyang dua angkat tangan. Allahu Akbar. Tak faham kita la ilaha illallah tu, kita takkan ada perasaan apa pun dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita faham terjemah tu Allah Maha Besar. Kita tak rasa hebat pun kat dia. Pasal apa? Kita dah rasa aku ialah aku, Allah ialah Allah. Aku sembahyang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita tak dapat ada satu perasaan sebaliknya. Apa dia? Allah hebat, aku kerdil. Tak boleh. Tak dapat. Huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada ilah melainkan Allah je ilah. Al-hayyu. Dia saja yang hidup. Dia saja yang hidup. Kita dah rasa aku hidup. Satu, kita tak rasa dia hebat. Sepatutnya macam mana? Dia saja yang hidup. Aku ni mayat. Ni boleh hidup macam mana? Dia yang hidup aku. Dia yang ahya ni. Tu yang bangun-bangun tidur, suruh baca tu. Dia yang ahya ni. Ba'dama amatani. Dia yang ahya wa amus. Aku hidup dan aku mati. Dia yang bagi aku hidup dan aku mati. Ada sekalian, atas kita bicara burhan ni, tu yang dia nak ajar kat kita. Kalau ternafi satu je, alam ni tak ada. Jadi, ada alam ni, khasnya kita. Ada kita, menunjukkan Allah dia hidup. Baik, kalau Allah hidup, apa sifat kita? Bila Allah hidup, itulah sifat ketuhanan yang hanya mesti ada, khas, tentu, spesifik. Allah Ta'ala jua hidup. Makhluk, dia mesti opposite daripada Allah Ta'ala. Makhluk mesti lemah. Apa dia lawan pada hidup? Mati. Soal. Rasa tak kita mati? Nak rasa mati ke mana? Nak rasa hidup. Tapi akidah dia macam mana? Aku ni asal mati. Allah yang hidup dengan aku. Satu Allah Ta'ala ajar kat kita. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Manusia kena pandang daripada apa kita dicipta. Ya. Khuliqa mim ma'in dafiq. Kita dicipta daripada air mani, air yang terpancut. Falyanzuril insanu ila ta'amih, tengok makanan yang nak sebut tu makanan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mim ma'in dafiq falyanzuril insanu. Ada beberapa tempat sebut tu lah. Dia bagi lajak mulut di surah lain lah. Asal nak sebut kata, tengok kita daripada air mani. Air mani asal bukan hidup. Air mani datang daripada siapa? Makanan, bukan benda hidup. Daripada daging, daripada protein, apa-apa. Asal air mani pun daripada darah. Bukan benda hidup pun. Macam mana boleh bertukar daripada makanan, boleh jadi darah, boleh jadi air mani, boleh jadi sperm, disenyawakan dengan ovum. Kita sampai lupa proses tu. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, afara'aitum ma tumnun. Kamu tak lihat ke air mani, proses pemanian yang berlaku, yang menyebabkan kamu boleh hidup ni? Tak tengok ke? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Adakah kamu yang cipta air mani tu, daripada air mani tu boleh membesar, membentuk zygote, embrio apa, sampai nak 9 bulan, 10 hari, keluar tu, daripada kecil asal tak mendengar, dia bagi pendengaran, penglihatan, ada perasaan. Daripada kecil, daripada mendelentang, boleh menerap, mengesot, merangkak, berlari, berjalan. Daripada kanak-kanak, dewasa, waktu sampai uban, putih,
tua, bongkok. Siapa yang bagi jadi? Kita tak pernah pandang pun kejadian tu untuk kita nak mengenal Allah Ta'ala siapa. Ni masalah kita. Dan nak kena kenal dan hadir hati ke Allah Ta'ala ni bukan masa mengaji je, masa baca Quran je. Bahkan setiap masa ada iman dengan Allah Ta'ala. Tasdik dengan Allah Ta'ala. Yakin dengan Allah Ta'ala. Yang selagi kita duk hidup ni, selagi kita bernafas ni, Allah yang hidup. Aku ni mayat, ni boleh hidup. Dia yang hidup dengan aku. Bukan oksigen hidup dengan aku. Bukan makanan hidup dengan aku. Bukan minuman hidup dengan aku. Bukan, inilah iman. Pelajaran ni kadang-kadang kita rasa macam, aku pun pandai. Na'udzubillah. Saya ngaji tu Tok Guru sebut bab ni, kata dia. Kalau pandai, kalau kita dah jadi wali lah semua. Semua kita ni tiada lain dalam hati menegar Allah, 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 Allah. Hebatnya Allah. Sebut Allah ni, sedapnya. Ada kita. Tuan-tuan tak apalah dah dapat martabat tu kan. Dah dapat kedudukan itu. Sikit saya sebut itu. Pasal ada orang kadang kita belajar, kita sebut macam ni. Kata dia, itu pun nak cerita. Astagfirullah. Jaga kan. Ini pun ada gurur dalam bab-bab pengajian. Ada orang dia takabur dalam bab ilmu. Dia rasa dia duduk satu kedudukan yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Dia rasa dia sedang menzahirkan keberhajatan dan rasa abd, rasa keabdian diri dia pada Allah Ta'ala. Sedangkan sebenarnya takabur dia dengan Allah Ta'ala. Tak pernah rasa keabdian diri, tak pernah rasa keberhajatan diri pada Allah Ta'ala. Bahkan dia rasa hajat dia ke duit, ke pekerjaan, ke pangkat, ke dunia, ke rumah, ke kenderaan, ke anak, ke isteri, saudara mara, kawan, taulan, followers. Dia rasa hak tu. Ke hati, ke Allah Ta'ala tak pernah. Tapi bila ajar ilmu-ilmu tauhid, nak mengenalkan balik siapa Allah Ta'ala ni, takabur dia. Na'udzubillah. Jadi asal nak bicara, tu yang atas nak sebut burhan ni, kalau tak ada salah satu daripada kudrat iradat ilmu hayat, alam ni tak ada. Antara alam tu kita. Ada kita, Allah hidup. Ni kita hidup kan? Kita mati. Ni hidup. Allah yang hidup. Kalau bahasa Arab, tuan-tuan kalau faham, kalau cuma tak semua orang ngaji bahasa Arab dan boleh faham bahasa Arab. Tuan? Nak fahamkan dia punya grammatical dia. Huwal hayyu. Dia ada satu uslub dengan bahasa kita kalau terjemah. Dia jua yang hidup. Allah jua yang hidup. Satu dia Tuhan. Kita bukan Tuhan. Satu kita bukan hidup. Kita mati. Asal kita mati, ni pun mati, akan mati. Ni tak mati lagi siapa? Pasal dia masih memberi limpah kurnia dia, nyawa diberi kat kita, tu yang kita tak mati. Quran bagi isyarat macam mana? Kuntum amwatan fa'ahyakum. Kamu ni asal mati. Fa'ahyakum. Dia yang menghidupkan kamu. Summa yumitukum. Kemudian dia matikan kamu balik. Summa yuhyikum. Kemudian dia bangkitkan balik di akhirat esok. Summa ilaihi turja'un. Pada dia saja tempat kamu semua kembali. Itu Quran tu. Quran turun ke Rasulullah, masa tu Rasulullah masih hidup. Quran Allah Ta'ala kata apa? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu ni Muhammad adalah mayat. Tu pun kalau sebut dalam konteks bahasa Arab kan, innaka disebut dengan jumlah ismiyah. Datang dengan inna pula, ada taukid dah. Sungguh kamu ni mayat. Sedangkan Rasulullah masih hidup. Tak mana mayat ni Rasulullah? Memang hakiki makhluk semua asal mayat. Yang hidup hanya Allah. Tu pasal apa hidup ni? Allah yang bagi kita hidup. Mesti dengan sedarnya Allah yang bagi aku hidup. Saya mengaji kat India kan, Tok Guru selalu sebut macam ni. Boleh ingat tak tu Ustaz? Merah mayat. Ongka. Lupa lah. Kamu tak sebut Urdu. Maksudnya, kalau engkau bagi aku hidup, kau bersama aku hidup. Kalau engkau tinggalkan aku mati. Macam tu. Bahasa lah. Bahasanya. Jadi Allah kalau dia tak kurniakan kita roh, habis kita. Kita hidup sabit limpah kurnia dia, dia basih bagi kita nyawa. Satu kita hidup.
Jadi kena sedarkan bahasanya memang Allah lah hidup kita ni asal mayat. Ni hidup siapa? Tiada lain melainkan Allah yang bagi limpah kurnia hidup pada aku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang kita diajar memuji Allah Ta'ala tu. Puji Allah Ta'ala bukan lepas sembahyang je. Puji Allah Ta'ala ni kalau ikut memuji Allah Ta'ala, ta'zim Allah Ta'ala, takbir Allah Ta'ala, mentanzih Allah Ta'ala pada sifat kekurangan ni. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. 3 besar ni. 3 benda besar ni. Patutnya yang ni lah apa, asam garam lifestyle kita as a Muslim, as a mu'min. Kita bila tak alhamdulillah, Allah Akbar. Tak pun subhanallah. Tak pun alhamdulillah, Allah Akbar. Tak pun subhanallah. Tak faham saya sebut apa? Kalau kita dah rasa aku ni sihat ni, subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah. Cepat-cepat minta ampun. Siapa? Duk rasa aku sihat. Tak rasa Allah yang sihat dengan aku. Dah minta ampun dah kan? Dia sebut aku sihat ni. Astagfirullah. Astagfirullah. Matahari ni, cerah matahari ni. Subhanallah. Wa bihamdi. Subhanallah. Bukan matahari cerah. Allah yang jadikan matahari tu cerah untuk kita. Kita tu apa? Kita tolong orang. No. Bagus aku tolong orang. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa? Allahu Akbar. Allah yang sebenarnya memberi. Aku ni laluan untuk dia beri. Nampak aku beri. Astagfirullah. 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 Dia akan jadi ujub. Dia jadi takabur. Dia jadi sum'ah. Macam-macam sifat-sifat mazmumah yang datang daripada nafsu kita, dia akan jadi hal tu. Nafsu dari sudut pandang diri, ya Tuhan. Nafsu dari sudut tertipu dengan dunia yang kita dah rasa dunia ni hebat. Duit, pangkat, kebesaran. Apa-apa yang kita dah lihat ni, semua ni akan mengganggu kita untuk ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Asal saya sebut tu fokus pada hayat tadi lah. Huwal hayyu. Allah Ta'ala dia jua hidup. Kita ni asal mati ni, Allah bagi hidup. Kudrat. Saya sebut ke belakang ni hayat. Ilmu. Allah yang ada ilmu. Kita ni la ilma lana illa ma'alam tanah. Tak ada apa pengetahuan kat kita. Allah lah yang beri. Prinsip tauhid sebenarnya bukan susah pun. Cuma kita ni banyak lalai. Satu saya sebut tadi, saya ngaji pun tertunggu banyak pesan. Apa dia? Banyak kan ingat Allah Ta'ala. Zikir ni sekalipun tak hadir di hati, ajar banyak zikir. Banyak zikir. Sikit kalau saya sebut banyak tu. Banyak mana? 3 kali. 10 kali banyak. Diurai oleh para ulama kita banyak tu iktibar apa? Daily, per hours. Sehari 24 jam. Kalau tidur 8 jam, ada baki 16 jam. Banyak ingat Allah Ta'ala, berapa jam? At least 8 jam. 8, 16, 24. Bagi 3, 8 jam dah tidur. Boh je lah kira macam tu kan. Jadi ada 16 baki tak tidur. 16 jam tu banyak ingat Allah. Banyak ingat Allah Ta'ala tu, macam mana ingat ni? Bukan pegang tasbih saja. Ingat tu macam mana? Ni duduk berjalan ni. Allah ikut dekat aku. La ilaha illallah. Kita boleh lihat ni Allah bagi penglihatan aku. Penglihatan ni dia yang bagi. Ni penglihatan ni dia bagi kat aku ni, aku amanah pegang amanah. Yang ni, yang ni aku tak boleh tengok. Astagfirullahaladzim. Aku dah lajak guna ni. Astagfirullah. Tu maksud ingat Allah Ta'ala. Tengok boleh baca Quran. Allah yang limpah kurnia dia. Bagi aku baca Quran. Boleh baca kitab. Boleh berselawat atas Nabi SAW. Boleh baca hadis. Boleh baca buku-buku yang bermanfaat. Buka-buka pula dia. Ada gambar tak betul ni. Tak boleh tengok ni. Astagfirullah. Aku dah silap lah. Aku dah khianat mata yang aku beri. Allah Ta'ala beri kat aku ni. Ni bukan mata aku. Aku pemegang amanah je. Itu maksud zikir Allah. Antara zikrullah tu apa? Ada istilah ulama kita sebut idrak Allah Ta'ala. Sedar Allah Ta'ala. Perasan dengan Allah Ta'ala. Ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Kalau kita hanya hidup kita, hanya perasankan kat kita, tak perasankan Allah Ta'ala, maksudnya belum ada iman lagi dengan Allah Ta'ala. Kasar sikit ayat tu. Dengar sekali lagi saya sebut. Kita ni kalau duk hidup seharian ni, tak perasankan Allah Ta'ala, maksudnya belum ada iman dengan Allah Ta'ala. Sebesar zarah pun belum ada iman. Siapa? Tak pernah sedar dengan Allah Ta'ala.
Kita makan. Sedap ni. Tak pernah sedar ke Allah Ta'ala. Maksudnya tak ada iman Allah Ta'ala. Walaupun sebesar darah. Na'udzubillah. Bila ada iman ni, tengok je makanan. Allah bagi rezeki aku. Alhamdulillah. Boleh makan pula. Dia yang bagi aku makan. Dia bagi kedekat aku boleh suap ke mulut. La haula wa la quwwata illa billah. Boleh rasa pula. Lidah sebatang ni boleh rasa manis, masam, pahit. Nak sebut macam-macam rasa sampai tak kerti nak cerita rasa lagu mana. Manis gula lain, manis madu lain, madu asli lain, madu tualang lain, madu ni lain, madu bunga lain, musim bunga lain, musim kemarau lain, musim hujan lain. Contohlah. Satu lidah ni boleh rasa semua. Masam-masam Jawa lain, masam-masam kepin lain, masam limau lain, masam apel hijau lain, masam tom yam lain, masam paprik lain. Oh, bohpi lah. Macam-macam masam. 1001 masam boleh rasa kat lidah ni. Hanya lidah yang sebatang. La ilaha illallah. Itu maksudnya zikrullah. Macam mana kita nak hidup dengan zikrullah macam ni? Dia ada ilmu yang kena belajar. Tuhan, ni kita belajar ni apa? Sangat basic. Sangat asas. Ini common oleh. Kita belajar ni bukan belajar ilmu jadi awliya apa. Tak. Ini pelajaran tauhid paling asas. Kalau yang ni pun kita kantoi, bayang tengok macam mana nak ada satu maqam dan kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Yang tu yang diajar kita dengan Burhan. Apa dia? Sedarkan. Ada makhluk, ada hayat pada Allah Ta'ala. Ada makhluk, ada ilmu pada Allah Ta'ala. Ada makhluk, ada iradat pada Allah Ta'ala. Ada makhluk, ada kudrat pada Allah Ta'ala. Kita duk rasa aku yang kudrat. Aku boleh melihat. Aku mendengar. Aku melihat. Dengan daya yang Allah bagi aku melihat. Sambung ayat sikit. Sambung hujung. Aku berjalan dengan daya Allah Ta'ala aku bagi berjalan. Ada orang dia kena penyakit ke katalah accident ke apa. Sikit tuan-tuan. Dah tak boleh berjalan. Dah sengit dah. Telinga tersumbat je sikit. Selalu apa? Anesthesia apa tu. Dia tak boleh lah. Dia akan jadi apa? Petagio. Tak boleh lah dia. Tak boleh jalan. Pegang. Kena pegang kan. Jatuh sikit je. Patah tulang. Sakit dah. Tak boleh lah jalan. Siapa bagi kita berjalan? Nak sedarkan kata apa? Allah yang bagi daya upaya ni. Tak ada apa kat kita ni melainkan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, jadi ahli tauhid adalah orang yang paling bahagia. Tak ada matlamat hidup kita ni paling besar sekali melainkan untuk kenal Allah Ta'ala. Untuk tauhid Allah Ta'ala. Dan bila tauhid Allah Ta'ala ni, sentiasa jadi ahli tauhid. Sentiasa muwahidin, mukhlisin. Kalau mukhlisin yang kita sebut ikhlas, ikhlas tu. Surah ikhlas ni surah apa? Qul huwallahu ahad. Rasakan ahadiyah Allah Ta'ala. Apa dia? Sumber semua makhluk ni satu. Aku hidup. Tak. Allah hidup. Satu je yang hidup. Aku ni. Dia yang bagi aku hidup. Ada. Satu je yang memang ada. Aku ni asal tak ada. Ni ada. Allah yang bagi aku ada. Simple sangat. Dia punya bahasa dan istilah diajar oleh ulama. Mudah orang Ta'ala faham dengan kita. Pelajaran pun bukan susah. Cuma nak hadam betul-betul. Lepas tu, nak bawa dalam kehidupan tu supaya sentiasa jadi ahli tauhid. Faham betul-betul ni. Inilah maksud dia. Faham la ilaha illallah. Inilah istilah saya sebut tadi. Inilah dipanggil ilmu iman. Inilah ilmu iman. Ilmu macam mana nak iman. Apa mana iman? Tasdik. Percaya. Yakin. Apa orang rasa percaya, yakin ni, sedar. Realize. Ada precaution tu Allah Ta'ala. Saya ngaji tutup guru doa aja. Macam mana kata apa iman ni ataupun tasdik ni, realize, precaution ni macam mana? Yang kata kita sedar ni. Sedar ni, kata sedar tu macam mana? Dia buat misal, dia kata misalnya seorang ibu ada anak misalnya adalah anak umur 2 tahun. Anak 2 tahun ni. Anak mak kat dapur. Anak 2 tahun ada kat depan. Anak tu agak-agak dia buat apa? Dah tak nampak satu hal dah. Nampak depan mata senang. Bila tak nampak, mak ni walaupun duk masak kat dapur, dia punya perhatian kat mana? Tak faham soalan. Nak berhenti tak? Memang nak berhenti kan? Hujung. SOP dah langgar ni.
Fikiran mak ke mana? Wala potong bawang. Mana? Buat apa tu? Ke depan. Tu, punya precaution tu. Peka sungguh. Apa tu? Jatuh ke? Panggil anak dia. Kalau anak dia nama Dola. Dola? Okey tu. Nyawa lagi. Saya ngaji kat Tok Guru ajar. Nak sebut kata, macam mana nak kata precaution kita ke Allah Ta'ala. Dia kata ibarat, yang ni pun kita tak biasa kena latihan, tak tahu, tapi nak sebut contoh-contoh. Dia ibarat macam ni. Kalau tuan-tuan dia pergi sebatang lilin, katalah tuan-tuan balik, kalau seorang katalah pergi pasar malam, tuan-tuan diarahkan untuk bawa satu lilin, bagi lilin tu menyala, dan tak ada bekal lah sumber api, pastikan lilin tu jangan padam. Tuan-tuan buat macam mana? Enggak. Tengok tak keliling? Nanti tengok tak keliling? Tengok. Tapi perhatian besar kat mana? Oh. Jangan padam sampai balik. Jangan padam sampai balik. Tuan-tuan, itulah kaifiat iman. Kalau orang tanya, pasar ada berapa orang? Ramai tak? Ramai. Siapa? Tak apa nak perasan lah. Siapa? Jaga lilin ni. Jaga lilin ni. Macam itulah iman kat sini. Katanya. Apa? Forex berapa sekarang pasaran? Duit Malaysia berapa dengan mereka? Astagfirullah. La ilaha illallah. Duk sibuk. Duk ingat Allah Ta'ala. Tak tahu apa benda lah. Maksudnya apa? Duk kira Allah yang bagi hidup aku. Aku ni hidup pun pasal dia. La ilaha illallah. Soal, ada ke kita macam tu? Jauh kita kan? Jauh sangat. Saya bila mengaji tu jumpa guru yang ajar betul-betul macam mana jalan iman ni, kaifiat nak bawa iman, kaifiat nak zikir ke Allah Ta'ala dalam hati ni. Supaya fikiran kita ni hanya fokus pada dia. Betul-betul macam ulama kita dan ahli sufi kita sebut, hasbi rabbi jalallah. Cukup Allah Ta'ala dalam hati aku. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam. There is another thing inside my heart except Allah Ta'ala. Dia ibarat macam tu. Bila pergi pun, duduk pun. Allah boleh bagi aku duduk. La ilaha illallah. Ada aircon pula. Dia bagi udara nyaman. Alhamdulillah. Tengok aircon. Ada hati Allah bagi nyaman dengan aku. Allah bagi selesa dengan aku. Kadang kita makan kat kedai, tengok ada orang bayar. Terima kasih lah ya. Allah bagi rezeki aku. Makan peri hari ni. Aku tak nak fikir makan peri. La ilaha illallah. Kita makan tu, tengok ada ikan tu. Macam mana? Allah Ta'ala sediakan nelayan tangkap ikan untuk aku. Dan ada orang masak untuk aku. Ada siang ikan untuk aku. Siap ada cabai. Ada orang tanam cabai untuk aku. Ada orang tanam timun untuk aku. Ada orang tanam bawang untuk aku. Semua tu berurusan pada Allah Ta'ala. Allahu Rabbi. Merah Rab. Allah ni dia yang takbir aku. Dia yang takbir alam semua ni. La ilaha illallah. Tengok semua tu dengan hati hadir Allah, 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 Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham tauhid ni. Dan tauhid ni akan jadi matlamat hidup kita. Pasal semua Nabi-Nabi dan Rasul Allah Ta'ala hantar ni, nak ajar kita apa? Nak ajar kita dapat tauhid. Dan dapat tauhid tu bila? Memang tauhid di hati. Tauhid ni kerja hati. Apa saya sebut kat tuan-tuan dengan contoh, apa misal tu, huraian tu. Nak bagi hidup hati. Jalan nak bagi jatuh hati, itu yang asal kita bicara kitab burhan. Bagi fikir. Macam mana dengan sedaran, ingat makhluk, ingat Allah. Tengok makhluk, ingat Allah. Dengar makhluk, ingat Allah. Rasa makhluk, ingat Allah. Baru makhluk, ingat Allah. Sebab makhluk adalah mendalilkan Allah. Dialah hayat, dialah ilmu, dialah kudrat, dialah iradat. Dialah wujud, dialah khidam, dialah baqa. Dialah yang al-qaim binafsih. Dia saja tak hajat pada sesuatu. Kita semua berhajat pada dia. Tak ada apa pada makhluk ni. Melainkan Allah lah yang kurnia segala-galanya kepada kita. Zat kita, sifat kita, perbuatan kita. Apa saja yang ada pada kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah Ta'ala apa yang ada di langit di bumi. Itu bab milik. Nisbah kederat ni. La quwata illa billah. Tak ada daya upaya melainkan semua adalah Allah Ta'ala.
Huwal hayyul qayyum, dia saja yang hidup. Makhluk asal mati ini hidup ni, dia yang hidupkan kita semua. Dia yang al-muhyi al-mumis. Huwal ladzi yumituni tsumma yuhyin, dia yang hidupkan aku, dia yang matikan aku. Zat kita, dia yang cipta kita. Kita ni Allah Ta'ala datang dengan satu persoalan, laqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku yang cipta kamu. Kamu asal ni adakah tidak kamu dulu tak ada apa pun, tak tahu kah? La ilaha illallah. Itulah pelajaran tauhid itu, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham perjalanan ni. Sebab perjalanan tauhid ni adalah perjalanan paling besar sekali. Tambah kita duduk ujung-ujung ni, tuan-tuan, pelajaran tauhid ni adalah bab yang paling kritikal sekali untuk kita dapat. Pelajaran lain tak susah mana, bahasa Arab apa boleh lagi, ada orang ajar lagi, tu pun kadang kita tak faham apa pun. Tambah nak dapat pelajaran tauhid sebenarnya lagi susah sebenarnya. Pasal yang kita nak belajar ni bukan nak hidupkan jasad kita, tapi nak hidupkan hati kita. Macam mana hati ni nak hidup supaya boleh hati itu ada realize ke Allah Ta'ala, boleh ada kesedaran dengan Allah Ta'ala, boleh perasankan ke Allah Ta'ala, penuh perasaan dengan Allah Ta'ala. Mesti ada pengajian, pembelajaran, ada talaki, ada ilmu, ada disiplin, ada latihan, ada latih tubuh yang kena buat, antaranya zikir, banyak selawat atas Nabi, dan elakkan diri daripada perkara-perkara yang boleh menggelapkan hati. Pasal semua tu menyebabkan terhijab kita boleh mengenal Allah yang mencipta diri kita ni dan semua makhluk ni. Kalau kita ada buat benda menggelapkan hati tu, yang tu menghijabkan kita dan boleh mengenal Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita, jauhkan kita daripada perkara tersebut. Boleh kita sentiasa duduk dalam majlis yang mulia, yang baik. Dijadikan kita pula hati yang lembut untuk berzikir, bersalawat atas Nabi SAW. Dan sentiasa boleh hidupkan perasaan iman ni. Dan sentiasa boleh banyak berzikir kepada dia, boleh ingat ke dia, tauhidkan dia dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan ni. La ilaha illallah, semua milik Allah, makhluk tak milik apa-apa. Wallahualam. Sikit je saya baca ni. Memang kita nak bicara pun, bab burhan bukan susah mana. Cuma nak bagi hadir tu, banyak tanggungjawab dan kerja yang kita kena buat. Khasnya latihan, zikir, selawat, istighfar. Banyak kena mujahadah. Tinggal kan, apa nak sebut, hati ni kena banyak fokus dan terwajuh kepada Allah Ta'ala. Walaupun jasad ni duduk sibuk dengan makhluk, hati sentiasa sibuk dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ni mudah kita urusan tersebut. Wallahualam. Ada soalan? Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.